Suasana manusia semua berkumpul. Dalam keadaan manusia yang tak tahu nak pergi ke mana. Kelam kabut di padang mahsyar tu, dengan tak ada makanan, tak ada minuman. Yang berdiri tu, yang berdiri sampai nak putus tengkuk-tengkuk ni. Dahaga sangat. Tak tahu nak buat macam mana. Orang tanya kita, macam mana nak dapat syafaat Rasulullah? Salah satunya ialah menjawab seruan azan. Ya Jibril, ma hadzal yaum? Jibril, hari ni hari apa Jibril? Hari ni hari apa ni? Yang sampai begini sekali ya Jibril. Malaikat Jibril jawab, hadza yaumuddin. Inilah hari yang disebut dengan hari pembalasan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Lepas pada mana sampai di padang mahsyar, Rasulullah tengok dah. Sahabat aku tu sahabat aku. Rasulullah sebut. Tapi kena halau juga. Kena halau, tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana pandai-pandai direka benda yang tak dibuat oleh kamu ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas peluang di mana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama memahami tentang satu suasana yang akan dilalui dalam kehidupan kita yang disebut dengan suasana pada mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Suasana ini merupakan satu suasana yang tak ada orang yang boleh terlepas di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala, yang kita pun tahu bahawa kebangkitan umat manusia bermula daripada zaman Nabi Adam AS sampailah kita bangkit di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala nanti. Ini keadaan yang kita akan berlaku di kalangan setiap manusia di atas muka bumi ini sendiri. Walaupun sekalipun para penonton dan sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, ramai di kalangan kita tanya, apakah yang berlaku ini hanya di kalangan umat manusia sahaja? Manakala di kalangan makhluk jin itu bagaimana pula mereka? Alim ulama bersependapat bahawa hari hisab ni merupakan hari persidangan yang akan dirasakan oleh seluruh makhluk Allah Ta'ala yang telah dibebankan syariat Allah ke atas mereka. Itu asas dia dipanggil demikian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan hari akhirat, hari mahsyar? Jawabnya kerana Allah telah jadikan syariat Allah ke atas manusia di atas muka bumi ini dan juga makhluk jin di atas muka bumi ini. Dua-dua makhluk ini terbeban dengan tanggungjawab yang disebut dengan tanggungjawab Islam. Jin bertanggungjawab terhadap Islam, kemudian manusia bertanggungjawab terhadap Islam. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ini? Pada diri kitanya, kalau sekiranya tidak diberi hari pembalasan, tentulah Allah nak jadikan hari pembalasan ini untuk mereka yang diberi tanggungjawab. Apabila mereka diberi tanggungjawab, maka di sana mereka akan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti mereka akan dipertanggungjawab terhadap apa yang telah diberi oleh Allah di atas muka bumi ini sendiri. Maka dalam keadaan begini mereka akan dihisap. Yang tidak diberi syariat mereka tidak dihisap, sebagaimana haiwan tidak dihisap, orang gila yang tidak dihisap, anak-anak kecil, bayi-bayi yang belum dia sempat berusia mukallaf, dia tidak akan dihisap. Manakala jin pula makhluk yang diberi tanggungjawab, yang dibebankan dengan syariat. Maka oleh kerana dia dibebankan dengan syariat, dia ada tanggungjawab, jin pun akan dibangkit dan dihisap amalan mereka ini sendiri. Ini jawapan kepada pertanyaan yang sering ditanya di kalangan kita, apakah manusia saja yang akan dihisap di padang mahsyar Allah? Tak, kita jawab, Allah jadikan pada mereka yang dibebankan dengan syariat. Siapa yang dibebankan dengan syariat di atas dunia,
maka dia akan bertanggungjawab di padang mahsyar. Siapa yang tak ada syariat untuk diri dia, maka tidaklah dia bertanggungjawab di padang mahsyar. Tu Allah jadikan demikian. Kalau kita kata, kenapa Allah jadikan padang mahsyar? Kenapa Allah jadikan pada kita hari yang dihisap? Jawabnya kerana Allah telah bebankan tanggungjawab. Kalaulah Allah tak bebankan tanggungjawab ini, maka dalam keadaan sebegini, tidak perlulah jin dan juga manusia itu dipertanggungjawab di hari Yaumul Hisab. Itu kepahaman yang perlu kita fahamkan. Sebagaimana dalam Al-Quran Karim, dalam surah Al-A'raf ayat yang 38, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan juga manusia yang terlebih dahulu daripada kamu. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut saja demikian, maknanya jin dan juga manusia ni, bila dia cuai terhadap tanggungjawab dia di atas dunia, maka dia dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu makhluk jin yang dengar kuliah ni, jangan kalian ingat kalian boleh selamat. Makhluk manusia yang dengar kuliah ni, jangan kita ingat kita ni boleh selamat. Jangan. Kecuali kita boleh tunaikan tanggungjawab. Bila kita boleh tunaikan tanggungjawab, maka kita boleh selamat. Tapi kalau kita tak boleh tunai tanggungjawab, kita ni akan sengsara di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Hari ini kita nak sebut tentang satu kumpulan manusia yang terpilih. Ya Allah bagi kelebihan tersendiri. Apa dia? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana umat Nabi Muhammad di waktu mana bangun di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala? Dia ada umat Nabi Musa, dia ada umat Nabi Isa, dia ada umat Nabi Ibrahim, Nabi Daud dan sebagainya. Ada umat-umat sebelum daripada ni. Tapi bagaimana dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita baca dalam kitab-kitab disebut kelebihan pada Nabi Muhammad itu besar. Bila kelebihan Allah jadikan pada Nabi Muhammad itu khusus, kedudukan yang tinggi, maka Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah bagi kedudukan dia berbanding dengan nabi-nabi yang lain, maka dengan umat-umat Muhammad itu pun dilebihkan juga. Sebagaimana kita tengok kan, raja-raja, bila dia jadi raja-raja, maka anak-anak dia pun tumpang sama kelebihan yang ada pada ayah mereka. Demikian juga dengan kita ni. Kita ni bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilebihkan oleh Allah, Allah naikkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka naiklah kedudukan umat Nabi Muhammad. Itu yang kita patut kita rasa bangga. Bangga kita, alhamdulillah, kita ni Allah bagi kita jadi umat Nabi Muhammad. Dalam riwayat yang cerita bahawa Nabi Musa AS, dia tengok bagaimana cantik dan indahnya umat Muhammad ini, kejadian ciptaan Allah pada umat Muhammad ini. Lalu Nabi Musa AS sebut, ya Allah, kalaulah aku dapat diberi peluang untuk jadi umat Muhammad, beruntungnya aku. Nabi Musa AS sebut demikian. Demikian juga kita. Kita ni kena rasa, alhamdulillah aku jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita jadi umat Nabi Muhammad, kerana kedudukan Rasulullah tu tinggi, yang tidak diberikan pada nabi-nabi selain daripada Nabi Muhammad ini. Antara lain berupa syafaat terbesar yang disebut syafaatul uzma yang Allah bagi pada Nabi Muhammad, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gunakan kepada Allah bagi umat manusia yang telah lama berdiri di padang mahsyar menunggu pengadilan Allah di mahsyar Allah. Allahu Akbar. Saat mana di padang mahsyar bangun ni manusia ni, sebagaimana kita bincang sehari dua sebelum daripada ni, bahawa lamanya berdiri di padang mahsyar 1000 tahun yang berdiri di padang mahsyar, kemudian berdiri lagi lama lagi sampai dibincang 500,000 tahun berdiri di padang mahsyar Allah, meremang bulu roma kita, agar Allah Ta'ala segera datang untuk mengadili dan memberi keputusan tentang nasib mereka tersebut. Waktu mana diri di padang mahsyar ni, umat manusia dia tak tahu nak buat macam mana. Kelam kabut di padang mahsyar, pergi jumpa dengan Nabi Adam. Nabi Adam kata tak boleh, hari ni hari Allah tunjuk marah dia. Allah garang sehingga kan aku jadi takut dengan Allah. Ni Nabi Adam AS sebut, Nabi Ibrahim AS, masing-masing agar kaum mukminin segera terlepas daripada segala penderitaan pada hari itu menuju ke tempat yang lebih baik. Masing-masing sibuk, tak boleh ke berbuat sesuatu untuk nak suruh masuk dalam syurga Allah. Ataupun kalau perlu diadili manusia, dihumban dalam neraka, humbanlah dalam neraka.
Manusia ni tak boleh tahan dah suasana di padang mahsyar. Suasana di padang mahsyar tu kita belajar sebelum daripada ni depan nanti insya-Allah kita akan sebut. Manusia ni beza-beza. Matahari itu sejengkal dengan kepala. Kemudian ada yang dalam peluh, dalam keadaan yang hanyir, ada yang macam-macam gaya. Yang peluh dia ni sampai paras dekat dengan hidung. Dekat dengan hidung, atas pada bibir sikit je. Atas pada bibir tu, manusia dalam keadaan yang meraung-raung, manusia dalam keadaan kelam kabut, telanjang bogel, suasana dalam keadaan hiruk-pikuk, manusia dalam keadaan ketakutan dan kebimbangan. Allahu Akbar. Kita sekarang kan orang berebut nak ambil vaksin ni, misal contohnya. Yang nak vaksin ni pun berebut, nak marah. Yang tekan apa dia, tekan nak suruh daftar nama dia di vaksin tu tak dapat tu, tekan nak tekan handphone tu pun masing-masing dalam keadaan yang marah bukan main lagi. Tak boleh masuk ni, tak boleh masuk. Tu baru di dunia. Yang ada lagi vaksin lain yang ada tu banyak lagi kalau kiranya yang akan datang nanti. Tapi nak marah ni kerana jumlah yang sikit yang ada ni nak masuk dalam tersebut tu pun tension dah. Orang kita tension dah. Pergi ke hospital lambat sikit je, diri nak ambil ubat, tension dah. Kita rasa tertekan dah, stres pada diri kita. Orang kita kena tukar kerja, pergi kena tempat yang lain pula, stres. Ramai mana stres, tertekan dan kebingungan. Ni baru dunia. Dunia pun rasa bingung. Pergi ke stesen bas, stres. Naik LRT, stres. Naik kapal terbang, lagi stres. Semua stres dalam hidup. Naik MyV, lagi stres. Nak sebutnya, gambaran bagaimana stresnya. Masing-masing jadi tertekan. Ni dunia baru. Bayangkan di padang mahsyar Allah. Suasana manusia semua berkumpul. Dalam keadaan manusia yang tak tahu nak pergi ke mana. Kelam kabut di padang mahsyar tu, dengan tak ada makanan, tak ada minuman. Yang berdiri sampai nak putus tengkuk-tengkuk ni. Dahaga sangat. Tak tahu nak buat macam mana. Dalam suasana yang mereka alami pada diri mereka ini sendiri. Di kalangan mereka. Kemudian dalam hal ini Allah Ta'ala menjanjikan kepada baginda dalam firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala sebut, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, dan pada sebahagian malam maka solat tahajudlah kamu. Wa minal laili fatahajjat bih. Pada sebahagian malam kamu bangunlah untuk kamu bertahajud, nafilatan lak, menjadikan sunat pada kamu. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dia menjadi ibadah tambahan bagi kamu yang menyebabkan Allah mengangkat kamu ke darjat yang lebih terpuji. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Bila mengangkat darjat yang lebih terpuji ni di padang mahsyar Allah. Di padang mahsyar Allah tu kedudukan manusia ni berbeza-beza. Keadaan manusia tu dalam keadaan berbeza-beza ni diterangkan kedudukan masing-masing di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan berdasar pada yang salah satu yang kamu nak supaya diri kamu ni naik pada kedudukan di padang mahsyar Allah nanti. Dengan cara bagaimana? Kamu tahajud malam. Kamu bangun di penghujung malam. Bila kamu bangun di penghujung malam ataupun sepertiga malam yang kamu bangun tersebut, nafilatan lak, walaupun disunat bagi diri kamu, dia akan menyebabkan asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, yang menyebabkan kamu akan dibangkitkan dalam keadaan penuh dengan kemuliaan. Sementara itu, Al-Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bersabda, telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qala hina yasma'un nida, siapa-siapa yang dia mendengar azan, bila dia dengar saja azan, kemudian dia dengar azan, selesai saja dia dengar azan, mulut dia sebut, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa-siapa yang dia dengar azan, ini dengan amalan yang baik untuk kita buat. Dia dengar saja azan, selesai dia dengar azan,
yang menyebabkan dianya baca doa ni. Doa apa yang dia kena baca? Dia baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Ya Allah, pemilih seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan ini. Dia jawab terus. Ya Allah, yang salat yang akan didirikan ini. Kemudian wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Dan juga berikanlah kepada Nabi Muhammad itu wasilah dan keutamaan. Dan angkatkanlah dia tempat yang terpuji yang telah kamu janjikan kepadanya, ya Allah. Siapa-siapa yang baca kalimah dan doa ini, nescaya halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Lalu orang yang demikian itu wajib untuk didapatkan, maka orang itu akan mendapatkan syafaat aku pada hari kiamat nanti. Itu keadaan dia. Sebab tu kita atas dunia ni, antara amalan yang kita kena buat ialah menjawab seruan azan. Jawab. Ni cara. Cara Islam diajar. Dalam hidup kita ni, azan tu sentiasa kena dengar. Bila kita dengar azan, amalan yang boleh kita buat yang menyebabkan kita dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah jawab. Jawab dengan doa. Doa tadi, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Baca doa-doa yang macam ni, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Maka wajiblah untuk dia dapat syafaat aku di hari kiamat nanti. Nah, dia akan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ingat betul-betul ni. Orang tanya kita, macam mana nak dapat syafaat Rasulullah? Salah satunya ialah menjawab seruan azan. Menjawab seruan azan maksudnya doa di hujung. Dijawab satu, Allahu Akbar tu satu. Kemudian lepas pada habis je orang azan, kita baca doa. Doa apa dia? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Baca doa-doa macam ni dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu siapa yang dia nak, maknanya umat Muhammad ni bila dia bangun di padang mahsyar, benda apa yang kita akan buat? Cari Rasulullah. Bangun jadi padang mahsyar, di antara amalan yang pertama yang akan dilakukan oleh umat Muhammad bila bangun di padang mahsyar, masing-masing cari apa dia? Cari Rasulullah. Siapa yang nak cari, nak dapatkan syafaat Rasulullah, nak suruh Rasulullah kenal pada dia, dia selawat pada Rasulullah atas dunia. Yang kedua, dia jawab seruan azan. Setiap kali mana lepas pada azan, dia menjawab. Jawab yang disebut dengan apa dia? Doa-doa yang diajar oleh Rasulullah. Sebut Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Doa-doa yang macam ni kita boleh baca. Lepas tu kalau kita salat seorang-seorang pun azan. Kalau disunatkan demikian. Disunatkan kita kerana nak ambil pahala ni, pahala syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak dapatkan syafaat Rasulullah. Walaupun kita kat rumah, azan dalam rumah. Azan Rasulullah sebut, di mana-mana pun kamu nak solat, kamu azan dulu. Kamu azan dulu. Bila kamu selesai azan, kamu ada bahagian untuk dapat syafaat Rasulullah. Macam mana nak dapat bahagian syafaat Rasulullah ni? Baca doa. Sayang orang kita kan. Kadang-kadang dia kalau dia solat seorang-seorang kat rumah, dia tak azan. Ataupun waktu mana dia solat seorang-seorang, dekat surau ke dekat mana-mana pun dia pergi, dia tak azan. Sayang. Pahala yang patut dia dapat, tiba-tiba dia tak dapat. Ada diri dia. Dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, dan yang lain lagi meriwayatkan daripada Jabir dan yang lain disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birru'b masirat asy-syahr wa ju'ilat lil ard masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakahu as-salah falyusalli wa huillat li al-maghanim wa lam tahillu li ahadin qabli wa u'titu syafa'ah wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana an-nabi yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi ammatan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, telah diberi pada aku 5
kelebihan yang besar yang Allah bagi pada aku, lam yu'tahunna hadun qabli, yang Allah tak bagi kepada umat, pada nabi-nabi sebelum daripada ni. Nabi sebelum daripada ni tak dapat 5 perkara ni. Yang aku dapat, yang Allah bagi pada aku, untuk aku bagi pada umat-umat aku ni. Apa dia yang dapatnya? Yang pertama, aku diberi pertolongan berupa rasa takut dalam hati musuh dalam jarak perjalanan sebulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, nusirtu birru'bi masiratan syahr. Yang pertama, Allah bagi pada diri umat aku ni perasaan rasa takut. Musuh tu rasa takut kepada umat aku ni. Jarak dia selama lebih kurang sebulan masa dia. Sebulan tu masa dia rasa takut ke? Ataupun jarak jauh dia tu. Dia kalau jumpa dengan umat Muhammad tu, jarak jauh tu, perjalanan sejauh sebulan. Ataupun masa tu lama kekal dia rasa takut tu selama sebulan. Itu kelebihan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam Zionis sekarang ni. Dalam hati dia tu takut. Dia serang dulu orang Islam. Dia serang dulu orang Islam. Tapi bila dia serang, tengok serangan balas orang Islam tersebut, yang membalas pada diri dia tu, dia rasa takut, kecut. Akhir, dia paksa supaya Amerika, untuk paksa Mesir, supaya apa dia? Berlaku gencatan senjata. Padahal, dia yang takut. Dia takut. Kalau berterusan peperangan ini berlaku, dalam keadaan serang menyerang berlaku, kesan dia besar pada diri dia. Yang menyebabkan boleh jadi dia akan terkeluar daripada bumi Palestin itu. Dia tengok dia tak berjaya dah nak menangkis serangan-serangan tersebut, dia akan jadi rasa takut. Takut tu datang. Selama mana takut tu? Sama ada selama sebulan masanya, ataupun dia akan rasa takut tu jarak dia selama, kalau perjalanan sejarak lebih kurang sebulan, jauhnya rasa sayup rasa takut dalam diri dia. Allahu Akbar. Ni umat Muhammad ni Allah bagi kelebihan. Alhamdulillah kita. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah kata waju'ilat lil ardal masjidan. Yang kedua, dijadikan halal, diberi pertolongan, waju'ilat lil ardal masjidan, dijadikan setiap di kalangan tanah-tanah ini jadi masjid. Jadi masjid yang suci. Kemudian dalam keadaan wa tahwuran, fa ayyuma rajulin min ummati adraktahu salah. Mana-mana umat aku dia pergi ke mana saja, dia berjumpa tempat, dia boleh semayang di mana saja. Kerana tanah-tanah ni masjidan, tempat sujud. Kecuali dalam tandas, dalam tempat-tempat yang kotor tu, tak bolehlah nak semayang. Tapi bagi umat sebelum daripada ni, dia tak dapat demikian. Umat sebelum daripada ni, kalau dia nak solat, dia kena solat pada tempat dia tertentu. Kalau dia nak buat amal ibadah, dia kena buat tempat yang tertentu. Tapi umat Muhammad tak. Allah jadikan semua bumi ini tempat yang bersih. Tempat yang bersih pada mereka sebut. Dan juga menjadi subur dan juga suci bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dua, yang ketiga, wa uhillat lil maghanim, dan dihalalkan bagi aku harta rampasan perang. Mana-mana bila berlakunya berlaku perang, ada harta rampasan perang. Halal bagi diri aku dan umat aku mengambil maghanim, harta ghanimah, harta rampasan perang tadi, padahal tidak halal bagi sesiapa pun sebelum daripada ini. Sebelum daripada ini, kalau rampasan perang, kena letak tengah padang pasir, kemudian biarkan dia, kemudian disambau oleh api. Habis rampasan perang tu. Sama ada emas, perak dan sebagainya, tak boleh nak makan. Tapi bagi umat Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada mereka tersebut, oleh kerana dapat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan kemuliaan pada umat Muhammad ni apa dia? Yang disebut dengan harta rampasan perang itu boleh digunakan dalam kehidupan mereka tersebut. Tiga. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wa utitu syafa'ah wa kana an-nabi yub'asu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi ammah. Dan kemudian diberi kepada aku untuk memberi syafaat. Aku diberi syafaat, dan setiap nabi hanya diutuskan kepada kaum dia sahaja. Biasanya demikian. Sedangkan aku diutuskan kepada seluruh umat manusia,
keseluruhan yang disebut dengan keseluruhan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada seluruh umat lepas pada wafatnya aku ni, kemudian didapat semua menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan yang Allah jadikan demikian. Nabi Ibrahim pernyataan aku diberi syafaat, maksudnya syafaat yang diminta oleh umat manusia kelak pada hari kiamat pada Nabi Adam, namun ternyata dia mengatakan aku tak patut memberikan itu. Pergi kamu pada Nabi Nuh. Nabi Nuh pula kata kamu semua pergi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS bila sebut saja begitu disebut pergi pada Nabi Musa. Nabi Musa pula sebut pergi pada Nabi Isa. Nabi Isa AS menyebut kamu semua pergi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut akulah pemilik syafaat itu, akulah pemilik syafaat itu. Maknanya bangun di padang mahsyar, masing-masing bila bangun di padang mahsyar, cari siapa? Cari Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk dapat syafaat. Macam mana nak dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Panjanglah. Salah satunya ialah jawab azan. Yang kedua selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat bersama dengan para alim ulama warasatul anbiya dalam hidup kita ni. Ni di antara nak dapat syafaat Rasulullah. Bagaimana lagi? Pergi ke ziarah kubur Rasulullah. Ziarah kubur Rasulullah. Rasulullah kata, siapa yang dikebumikan di perkuburan Baqi' wajibat lahu syafaati. Wajib dia dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di keadaan yang berlaku pada hari kiamat ini sendiri. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin seluruh anak cucu Adam pada hari kiamat. Patutnya Nabi Adam lah pemimpin. Kerana Nabi Adam yang Nabi yang tamu yang dilahirkan di atas muka bumi ini, kemudian ada anak cucu lagi. Tiba-tiba Allah lantik Nabi Muhammad jadi pemimpin seluruh anak cucu Nabi Adam. Dalam sahih Muslim diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka bersabda, aku adalah pemimpin anak cucu Adam pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Orang yang pertama sekali dikeluarkan daripada rekahan bumi, yang pertama sekali memberi syafaat dan yang pertama sekali diterima syafaatnya. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bangun daripada bumi, siapa dia? Nabi Muhammad. Bila bangun-bangun di padang mahsyar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya terus. Malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma hadzal yaum?" Jibril, hari ni hari apa Jibril? Hari ni hari apa ni? Yang sampai begini sekali ya Jibril. Malaikat Jibril jawab, "Hadza yaumuddin." Inilah hari yang disebut dengan hari pembalasan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan pula oleh Muslim daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dalam hadis tentang dibacanya Al-Quran di atas 7 huruf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ighfir li ummati, Allahumma ighfir li ummati, wa akhartu thalithatan li yawmin yarghabu ila al-khalq kulluhum hatta Ibrahim. Ya Allah, ampunkanlah dosa umatku. Ya Allah, ampunkan dosa umatku. Dan aku menunda permohonan aku, ya Allah, yang ketiga sehingga pada hari nanti, ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut 2 kali je. Allahumma ighfir li ummati, Allahumma ighfir li ummati, wa akhartu tsalitsah. Dan yang ketiga ni aku nak tunggu sampai di hari akhirat nanti, liyaumin yarghabu ilal khalq, di hari yang di mana semua makhluk berharap pada kamu, ya Allah. Kulluhum hatta Ibrahim, semua berharap pada kamu sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku nak tunggu yang nak baca ni bila? Nanti yang ketiga ni aku nak baca di padang mahsyar nanti, ya Allah. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita dapat ni nikmat ni, insya-Allah. Amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti menjadi pemimpin pada para nabi di hari kiamat, sebab berdasar pada hadis Ahmad meriwayatkan daripada At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab daripada ayahnya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza kana yaumul qiyamah kuntu imaman nabiyyin wa khatibuhum wa khatibahum wa sahib syafa'atihim ghaira fakhrin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, apabila datangnya hari kiamat, kuntu imaman nabiyyin, aku akan menjadi pemimpin kepada nabi-nabi, wa khatibahum, dan aku menjadi juru bicara mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa sahib syafa'atihim, dan menjadi pemilik syafaat pada hari tersebut,
ghaira fakhrin, bukan kerana nak menunjuk sombong. Rasulullah sebut demikian. Bukan nak rasa sombong. Ghaira fakhrin, bukan nak menunjuk-nunjuk, tak. Tapi dengan tujuan untuk memberitahu pada kamu bahawa kelebihan pada menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kemudian yang ketiga, keadaan yang berlaku di padang mahsyar, bangun di padang mahsyar ialah masing-masing cari, lepas pada cari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak pada minum di telaga perigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan bangun di padang mahsyar bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perigi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dalam hadis-hadis cerita tentang perigi Rasulullah ni banyak. Cerita tentang kelebihan perigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telaga Rasulullah di padang mahsyar. Bila bangun je dalam keadaan yang nak cari yang disebut dengan telaga ini, para sahabat yang percayai adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat dan meriwayatkan hadis-hadis mengenainya banyak. Ada sejumlah para sahabat Rasulullah yang telah meriwayatkan hadis-hadis yang mengenai perigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Antara lain ialah Ubay bin Ka'ab, Jabir bin Samurah, Jabir bin Abdullah, Jundub bin Abdullah al-Bajli, Zaid bin Arqam, Salman al-Farisi, Harisah bin Wahab, Huzaifah bin Usaid, Huzaifah bin al-Yaman, Samurah bin Jundub bin Sa'ad, Abdullah bin Zaid bin Asim, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud, Utbah bin Abdul As-Sulami, Uqbah bin Amir Jahmi, An-Nuwas bin Sam'an, Abu Umama al-Bahili, Abu Barzah al-Aslami, Abu Bakrah, Abu Zar al-Ghifari, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah ad-Dawsi, Asma binti Abu Bakar, Aisyah dan Ummu Salamah. Semoga Allah meredai mereka semua, melimpahkan berkat pada mereka, dan juga isteri Hamzah, pakcik Rasulullah daripada Bani Najjar. Sekarang kita perhatikan riwayat-riwayat ini. Banyaklah yang meriwayatkan hadis-hadis yang demikian. Kerana ramai yang cerita kata bahawa telaga Kausar ni bid'ah. Ada yang sebut demikian. Yang saling menyokong antara satu sama lain. Meskipun para pakar bid'ah yang kerah kepala mengingkari adanya perigi tersebut. Yang kerah-kerah ni kata, mana ada telaga di pada mahsyar. Agaknya mereka yang paling patut dihalang daripada perigi itu. Sebagaimana dikatakan oleh sebahagian ulama salaf. Barang siapa yang tidak mencari satu kemuliaan karamah, maka dia tidak akan memperolehinya. Siapa-siapa yang dia tak percaya karamah, kemuliaan yang Allah bagi pada seseorang, maka dia ni tak dapat kemuliaan. Dia ni tak layak untuk diberi karamah untuk orang yang demikian. Andai kata orang yang mengingkari adanya perigi Rasulullah itu mengetahui hadis yang kita nak sebut ni, nescaya mereka tidak akan mengingkarinya lagi. Banyak hadis. Riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Cerita dalam Sahih Al-Bukhari meriwayatkan bahawa perawi hadis berkata, aku diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna qadra haudi kama baina Ailah wa San'a min al-Yaman wa inna fiha min al-abarik ka'adad nujuhis sama. Disebut sesungguhnya ukuran perigiku adalah seluas antara Ailah dan San'a di Yaman, dan sungguhnya kendi-kendi dia sebanyak bintang-bintang di langit. Allahu Akbar. Tak kalah kita tak dapat satu. Kan? Kadang-kadang kita tengok bintang-bintang di langit. Kita tengok bintang di langit cantik, subhanallah. Tapi kita kena ingat, Rasulullah pernah sebut bahawa kendi-kendi di padang di telaga Kausar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu sebanyak mana? Sebanyak bintang-bintang di langit. Sebanyak bintang-bintang di langit. Banyaklah tu. Banyak bintang di langit ini sendiri. Dan seluas mana perigi sebut? Di antara Ailah sampai ke San'a. Luas lah. Berapa ratus kilometer tu. Jarak yang dipanggil demikian. Macam Kuala Lumpur sampai ke Kota Baru. Senang cerita. Seluas mana? Lebih kurang 600 kilometer. 400, 500 kilometer. Daripada Perlis sampai kepada Johor Bahru. Tu senang kita sebut demikian. Riwayat yang lain daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Al-Bukhari meriwayatkan pula daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaridanna ala
nasu min ashabil haud hatta araftum tuliju duni fa aqulu ashabi fayaqulu la tadri ma ahdatsu ba'dak. Akan ditolak sejumlah orang yang di kalangan sahabat-sahabat aku daripada pergi ku kelak. Rasulullah sebut, la yuraddanna alayya nasu min ashabi. Akan ditolak di kalangan sebahagian sahabat-sahabat aku daripada apa dia? Al-haud, daripada telaga aku. Hatta araft, sehingga kan ketika aku melihat mereka, aku memanggil balik. Aku lambai-lambai balik tangan mereka kepada aku. Aku panggil balik. Aku tengok je dia kena halau tu. Bila kena halau daripada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku panggil balik. Maka aku berkata, duni fa aqulu ashabi. Lalu aku sebut pada penjaga-penjaga pengawal, tu kawan-kawan aku. Fayaqul, lalu penjaga-penjaga tu jawab, la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tak tahu benda apa yang dia buat lepas pada kamu wafat ya Rasulullah. Mereka ni buat benda-benda yang dilarang oleh Allah, yang telah mereka adakan sepeninggalan kamu. Mereka buat perkara-perkara bid'ah. Setelah mana kamu dah wafat, mereka mula reka-reka benda yang tidak diajar dalam agama. Tiba-tiba mereka buat benda demikian, kamu tak tahu ya Rasulullah. Ini ramai di kalangan demikian. Dalam bab ibadah ni tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah ajar semua dah. Rasulullah dah ajar dah. Yang buat yang ni. Kita jangan reka dalam bab ibadah. Jangan buat. Dalam bab ibadah, rekaan untuk nak buat benda yang tak dibuat dan tidak diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam bab yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak larang. Misal contoh dalam bab yang namakan dengan dalam bab ekonomi, dalam bab perindustrian, dalam bab yang disebut dengan bab-bab yang lain ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak larang. Tapi dalam bab yang disebut dengan bab ibadah, jangan pandai-pandai nak buat. Kalau dibuat juga, lepas pada mana sampai daripada mahsyar, Rasulullah tengok dah. Sahabat aku tu sahabat aku. Rasulullah sebut. Tapi kena halau juga. Kena halau. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana pandai-pandai direka benda yang tak dibuat oleh kamu ya Rasulullah. Riwayat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu disebut. Imam Muslim meriwayatkan daripada Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, aku pernah menulis surat pada Jabir bin Samurah melalui anakku Nafi', beritahu padaku sesuatu yang pernah kamu dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu pernah dengar daripada Rasulullah apa dia? Amir berkata, Jabir menulis surat kepada aku dan aku pernah mendengar beliau bersabda, anal faratu alal haud. Akulah yang menunggu kedatangan kamu di perigi aku. Rasulullah pernah sebut demikian. Aku tunggu kamu semua di perigi aku. Rasulullah sebut demikian. Kemudian dalam riwayat Jundub bin Abdullah Al-Bajli radhiyallahu anhu disebut, ana faratukum alal haud. Aku menunggu kedatangan kamu di sekalian dekat telaga-telaga yang aku sedang menunggu di kalangan kalian. Riwayat Jariyah bin Wahab Al-Khuzai radhiyallahu anhu disebut, radhiyallahu anhu disebut, kama bainal Madinah wa Sana'a, seluas antara Madinah dan juga sampai ke Yaman. Di antara luas tak luas, bila ditanya, seluas mana ya Rasulullah? Pergi kamu tu di akhirat nanti. Seluas di antara Madinah sampai ke Sana'a. Banyak riwayat Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi disebut demikian juga, luas. Kemudian riwayat Abdullah bin Umar disebut lagi, dan disebutnya riwayat Abdullah bin Umar, dia kata, inna amamakum haudan kama bainal Jarba wa Azruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, di hadapan kamu ada perigi seluas antara Jarba dan juga Azruh. Kemudian disebut lagi dalam riwayat yang lain sebut, haudi masiratus syahrin ma'uhu abyad minal laban wa rihuhu atyab minal misk waqizanuhu kan nujumis sama man syariba minha fala yazma'u abada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, telagaku seluas, kalau kamu nak berjalan, sejauh perjalanan kamu selama sebulan baru sampai daripada hujung sampai hujung. Maksudnya perjalanan luasnya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu.
Kemudian air dia dalam keadaan yang putih bagaikan air susu, abyad minal laban, putih macam air susu. Warihuhu atyab, dan juga bauan dia penuh dengan bauan yang mewangi sungguh, bauan tersebut. Minal misk, daripada bauan kasturi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut wakizanuhu kan nujumis sama, manakala timba-timba untuk nak minum ataupun cerek-cerek yang nak minum tu sebanyak mana? Sebanyak bagaikan bintang-bintang di langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut man syariba minha fala yazma'u abada. Siapa-siapa yang minum seteguk je daripada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dia tidak akan dahaga sampai bila-bila dalam hidup dia. Allahu akbar. Ni kelebihan banyaklah dalam hadis-hadis yang riwayatkan berbeza-beza, termasuk dengan dalam hadis-hadis yang lain. Riwayat Abu Hurairah Ad-Dusi radhiyallahu anhu, dia sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumah aku dengan mimbar aku, di antaranya yang disebut dengan riyadil jannah, di antara syurga, dan mimbar aku berada di atas perigi aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Banyak riwayat yang saya tak sempat nak baca satu-satu pada kali ini. Tuan-tuan boleh berjumpa dengan hadis-hadis riwayat Asma binti Abu Bakar, riwayat Abu Salamah, kemudian ramai lagi yang cerita tentang mengenai bagaimana berada di pada mahsyar Allah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada kali ini dia akan bawa manfaat pada saya dan tuan-tuan dalam membicarakan tajuk-tajuk ini. InsyaAllah kita akan mulakan pada seterusnya saat yang akan datang nanti, hari-hari yang dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yaumul hisab, dan juga bagaimana keadaan mula manusia untuk ditimbang amalan-amalan masing-masing, dan bagaimana cara Allah nak menghisap di kalangan yang disebut dengan manusia dan juga jin. InsyaAllah kita akan bicarakan dalam perbincangan yang akan datang nanti. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya nak sebut pada tuan-tuan, jangan lupa tuan-tuan untuk sama-sama kita berwakaf untuk saya nak dapatkan nak bayar terhadap bangunan ini, di mana bangunan ini yang kita perlukan sejumlah lebih kurang 4 juta lagi. Kita perlukan lebih kurang 800 orang lagi puakaf. Kita dah ada 200 orang puakaf, tinggal 800 lagi puakaf yang kita perlukan. Kita nak bayar terhadap bangunan ini yang kita sedang sewa dah 2 tahun. Kita bayar pada orang bukan Islam. Kemudian saya sebut bahawa akhirnya kita akan rugi kalau kita asyik sewa-sewa pelajar-pelajar yang sedang menghafal hadis-hadis Rasulullah, belajar tentang hadis, belajar tentang Al-Quranul Karim dan sebagainya. Anak-anak kita yang dah habis 30 juzuk di Kelantan, di Pahang, kemudian di Langkawi, kemudian yang habis 30 juzuk di beberapa tempat yang lain tu, mereka akan berkumpul di sini untuk menjadikan tempat ini merupakan center kepada Ma'had Tahfiz An-Nabawi yang lain ini sendiri. Tuan-tuan boleh terus berhubung di talian 013 617 1941. 013 617 1941 untuk mewakafkan. Dan kita sebutlah, siapa yang wakaf RM5,000 je, RM5,000 je yang dia wakafkan itu, kita nak tampal nama dia di bangunan ini. Di atas tu nama Allah, di bawah tu nama yang diwakafkan. Dia niat untuk arwah ayah dia, arwah mak dia wakafkan untuk arwah-arwah yang telah meninggal dunia ataupun untuk diri dia sendiri. InsyaAllah orang akan baca doa. Semua orang yang datang tempat ini, di bangunan ini akan baca doa. Ya Allah, sampaikanlah amalan ini kepada hamba-hamba Allah ini sendiri, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan bersama di kalangan kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.